Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak bunyi. Tak bunyi. Hijau dah tak bunyi. Surah Al-Baqarah ayat 96 tak? Kita habis hari ni 9.50. Boleh? Ikut time tu. Kelas kedua tak ada. Dah lah. Ayat 96 dan wa sungguh. La tu sungguh. Lam beratas tu mana sungguh. Kamu pasti mendapati. Mana kamu pasti mendapati? Kamu pasti mendapati. Tajidanna. Mereka hum. Jadi ayat ni dia ada 1, 2, 3, 4 perkataan. 1 dan, 1 sungguh, 1 kamu pasti mendapati, 1 mereka. Dan kita kena beza mana dan, mana sungguh, mana kamu mendapati, mana mereka. Cuma sunatullah ayat ni kena faham. Sepatut lagu ni, tapi lagu ni. Sepatut lagu ni, tapi lagu ni. Maka lebih teruk pada lagu ni. Apa dia pula tu? Dia kena satu sipil. Satu patut lagu ni, tapi lagu ni. Maka lebih teruk pada lagu ni. Dia satu sipil. Satu lagu ni, sepatut lagu ni, tapi lagu ni. Maka lebih teruk pada lagu ni. Semua benda sunatullah. Contoh-contoh. Beza dengan contoh. Manusia dijadikan, malaikat dijadikan. Tujuan Allah jadikan malaikat ni supaya jadi contoh kepada manusia. Makna taat. Makna malaikat adalah makna taat untuk manusia. Kalau manusia nak faham makna taat, tengok malaikat. Kalau nak faham makna derhaka, tengok siapa? Setan. Kan? Jadi manusia dijadikan untuk tiru malaikat. Jadi makhluk ni ada 3. Malaikat, manusia, haiwan. Malaikat, manusia, haiwan. Manusia diciptakan untuk tiru malaikat. Boleh tak tiru malaikat 100%? Tak boleh, mati gitu. Mana sebab manusia ni dia tidak terpisah dengan sifat-sifat haiwani. Apa dia? Makan, minum, tidur.
Makna menjaga sifat-sifat haiwani ni penting juga. Kita bagi sifat-sifat haiwani. Mana sebab tengok melek haiwan buat juga. Manusia buat, haiwan buat. Dia bagi sifat haiwani. Jadi manusia ada dua. Sifat haiwani, sifat malaikat. Manusia ni ada dua. Kelebihan manusia, dia boleh jaga dua-dua. Untuk mengekalkan kewujudan dia, Allah merintahkan jaga sifat haiwani, makan, minum. Kan? Mana benda-benda, perkara-perkara yang nak berjaga kewujudan dia, dia diperintahkan untuk buat juga. Benda tu haiwan buat, dia kena buat juga untuk mengekalkan kewujudan dia. Iaitu apa dia? Makan, minum. Lepas tu dah perintah orang, kulu washrabu, makanlah, minumlah. Yang perintah manusia kepada Allah kepada manusia ni, Allah tak perintah kepada malaikat. Sebab malaikat tak makan, tak minum. Jadi perintah manusia ni ada yang berlaku pada haiwan, Allah perintah manusia buat juga. Ada yang berlaku pada malaikat, Allah perintah buat juga. Jadi manusia ni dia ada dua tanggungjawab. Menjaga, menunaikan tuntutan-tuntutan manusiawi dia. Makan, minum, tidur. Di samping dia kena jaga tuntutan malaikat yang ada kat dia. Apa dia? Ibadat. Mana benda yang ada pada malaikat, dia kena jaga juga. Mana Allah perintah dia juga. Kan? Mana malaikat buat, jadi dia kena buat juga. Apa dia? Ibadat. Jadi ibadat ni, secara kesimpulan dia, tiru malaikat. Ibadat ni tiru malaikat. Tadi soalan dia, boleh tak manusia ikut malaikat 100%? Tak boleh. Tapi bukan makna tinggal 100%. Kalau tak boleh ikut 100%, jangan tinggal 100%. Kalau tinggal 100% jadi apa? Macam haiwan. Kalau manusia ni hanya makan, minum, tidur ni, dari zahir nampak macam haiwan. Tapi bukan haiwan kita. Kita bukan haiwan, kita manusia. Tapi kalau kita ni tengok zahir serupa macam haiwan je, malah Allah buat lebih teruk pada haiwan. Tu. Sebab manusia bukan diciptakan untuk jadi haiwan. Manusia diciptakan untuk jadi malaikat. Tapi kalau dia tak buat kerja yang malaikat ni, bahagian malaikat ni, maka lebih teruk pada haiwan. Kenapa? Sebab bukan untuk tu diciptakan. Dia diciptakan untuk jadi malaikat. Tapi bukan 100%. Tak boleh 100%. Mati kita. Lepas tu kita puasa. Puasa ni malaikat. Betul tak? Malaikat puasa tak? Malaikat tak puasa. Dia pun tak makan. Cuma kita tiru dia. Bukan setiap masa. Antara subuh dan maghrib. Kan? Maknanya jadi supaya sifat malaikat tu jangkit kita. Segala ibadat-ibadat ni semua malaikat buat. Solat. Solat ni malaikat buat. Macam puasa ni memang tabiat dia buat, tak makan, tak minum. Jadi semua perkara-perkara dalam ibadat semua tiru malaikat. Okey, bila kita diciptakan untuk tiru malaikat, tapi kita tiru haiwan, kita jadi seperti haiwan pula. Patutnya kita jadikan malaikat sebagai contoh. Tapi kita tak ikut malaikat. Tak ada dalam diri kita ni malaikat sebagai contoh. Tak ada langsung. Tak ada nak satu perasaan yang nak ikut malaikat, tak ada. Maka seperti haiwan kita. Bila kita ni seperti haiwan, tapi kita bukan untuk jadi haiwan, maka Allah buat lebih teruk pada haiwan. Ni tadi. Hak tadi kita tadi. Sepatutnya sifat kita ni banyak tiru malaikat, tapi tak ada langsung malaikat, maka macam haiwan, malah lebih teruk pada haiwan. Ni tadi sifat tadi. Tapi ada ibadat dalam Islam yang tak tiru malaikat, tapi tiru manusia.
Ada tak? Ibadat. Dia kira ibadat, tapi tak tiru malaikat, tiru manusia. Apa dia? Ha? Sedekah bukan ibadat. Ibadat ni ibadat macam zikir, selawat, ibadat bagi ibadat. Kalau sedekah ni dia asal dia adat, kan? Kenapa dia panggil apa tu, sedekah ni asal adat? Yang mana ibadat yang masuk adat ni memang dia bukan asal adat, dia memang ibadat dah. Macam sedekah ni, kalau asal adat jadi ibadat ni, contoh lagunya, orang ke Islam ada tak sedekah? Tapi bila kerana Allah jadi ibadat. Makna dia asal adat, bila kerana Allah jadi ibadat. Macam makan, adat. Bila kerana Allah jadi ibadat. Tidur, adat. Bila kerana Allah jadi ibadat. Hak tu konteks lain tu. Untuk adat jadi ibadat. Ini memang ibadat betul. Faham? Beza tak? Memang asal ibadat, bukan asal adat jadi ibadat. Haji. Haji tu umum lagi. Dia nampak macam malaikat buat juga. Malaikat pun mana ada sudut umum. Dalam haji tu apa dia? Satu perbuatan. Tawaf malaikat. Sa'i. Tiru siapa? Hajar. Kan? Tiru manusia yang jiwa dia meh malaikat dah. Jiwa dia kesan daripada ibadat tu meh malaikat dah. Manusia tapi meh malaikat dah. Mana tiru malaikat jugalah. Jiwa dia. Kan? Mana walaupun bukan tiru malaikat, tapi jiwa dia manusia yang meh malaikat dah. Maka malaikat juga. Kan? Jadi ayat nak beritahu, misalnya nak beritahu lah konsep Quran. Banyak kita akan jumpa. Yahudi ni ada kitab. Arab Mekah ada kitab tak? Tak ada. Sepatutnya orang yang berkitab lebih baik pada orang tak ada kitab. Kan? Tapi orang tak ada tapi tak macam tu. Sepatutnya orang yang ada kitab ni jiwa dia akhirat. Betul tak? Orang tak ada kitab dunia pun. Orang tak mengaji kitab memang dunia pun. Sepatutnya orang mengaji kitab ni akhirat. Tapi dunia juga. Ada dunia juga. Maka Allah buat sunatullah macam tadi lebih teruk haloba daripada manusia tak ada kitab. Faham tak? Konsep ni sepatut lagu ni. Tapi lagu ni malah lebih teruk pada lagu ni. Konsep semua benda. Tadi manusia ni patut tiru malaikat. Tapi macam haiwan. Tak apa semayang tak, tidur tak. Kalau buat ibadat haiwan kita tak. Kita tak serupa. Beza apa? Sama. Kita bukan haiwan, tapi sepatutnya kita tiru malaikat. Tapi bila tak ada solat, tak ada zikir, tak ada apa-apa ni, sama haiwan lain. Lepas tu kita disuruh ibadat ni supaya beza sikit dengan haiwan. Kita ni nak tiru malaikat. Ini dalam kitab Hujjatullah Balighah, bukan tasawuf ni. Kan? Tapi Hujjatullah Balighah ni memang tasawuf, kitab tasawuf, tapi di mana dia perkara-perkara yang bukan tinggi, kerasas. Kita ni kena faham kenapa kita kena semayang, kena puasa. Sebab kalau kita tak semayang puasa, haiwan gitu. Bila kita tak sepatut seperti haiwan, tapi seperti haiwan, Allah buat lebih teruk pada haiwan. Hal ni bukan konsep dia. Kita berkitab. Bila berkitab, sepatut jiwa akhirat. Sepatutnya. Lepas tu kita kena beza dengan orang lain. Mana kalau kita ni berkitab, mengaji Quran, tapi cara zahir dia serupa macam orang tak mengaji, Allah buat lebih teruk pada orang tak mengaji. Faham ke tak? Faham tak? Itu sunatullah. Kita Quran, ada Quran. Kita orang yang ada Quran. Orang kafir tak ada Quran. Kita ada Quran, tapi sifat serupa. Allah buat teruk lagi. Jadi mau tidak mau, ibrah dia apa kat sini? Ibrah dia, kesimpulan dia, kita kena lebih baik daripada apa?
daripada bukan malaikat. Mana lebih baik kita ada Quran, orang tak ada Quran, kita mengaji, orang tak mengaji. Sepatutnya kita kena ada satu keinsafan. Mana kita kena lebih baik daripada orang tak mengaji. Tidak orang buat teruk lagi. Mana lebih baik daripada mereka. Tapi memang ada sikit sebulan dalam berhala tu. Kalau kita baik, kita lebih baik. Memang betul. Tapi kalau kita jahat, kita lebih jahat dari syaitan. Betul. Had tu betul. Cuma kesimpulan had tadi. Kan, makna dia nak lebih baik tu bukan kita tak letak tak. Cuma nak dia sudut kalau kita buat apa yang Allah suruh, memang darjat kita lebih mulia daripada mereka. Kan? Hak tadi. Mana kita tiru malaikat dia suruh ibadat. Kalau kata kita ibadat saja, kita boleh lebih baik daripada mereka tak? Kalau dikira ibadat saja, main semaya, main belakang-belakang ni, hak kita fikir baik dah ni. Tak boleh lawan malaikat lagi. Sebab malaikat lebih daripada kita. Kita boleh naik darjat ni kerana mengaji tu. Mengaji mengajar. Sebab tu tak boleh dalam konteks kepahaman kita, Tuhan nak beritahu satu kepahaman, kesimpulan bahawa kalau kita nak masuk syurga, syarat dia kena baik pada mereka. Kalau seperti malaikat, tak mungkin. Kita nak ibadat saja, tak mungkin seperti malaikat. Betul tak? Malaikat baik pada kita. Kita kena campur ibadat dengan apa? Dengan mengaji. Makna di samping kita beribadah, mengaji jangan tinggal. Sebab apa? Kalau tolak mengaji, confirm kita bawah pada malaikat. Tapi kalau campur ibadat, mesti kita buat dah. Sebab kewajipan. Kewajipan satu lagi, dalam konteks hak kita kena faham, mengaji mengajar ni kena duduk kita juga. Jadi dia kata paling serakah. Paling serakah. Ahrasa. Kalimah ni dia boleh jadi makna baik, jadi boleh makna buruk. Bila baik? Bila berkaitan dengan akhirat. Bila berkaitan satu yang menguntung akhirat. Itu baik. Kita, makna dalam konteks, boleh tak kita tamak mengaji? Tamak ilmu? Boleh, sebab ilmu ni dia menguntung akhirat. Maka tamak tu baik. Sebab tu Imam Syafi'i meletakkan salah satu syarat untuk dapat ilmu, mana salah satu motivasi dah lah, mesti ada hirsun. Hirsun dia mana? Tamak ilmu. Mana salah satu sifat yang kena ada pada orang mengaji ialah hirsun. Apa dia? Ni ahrasa ni lafaz apa tu paling serakah. Dia baris bawah. Huruf sama buah hamzah. Baris bawah. Ra mati. Hirsun. Baris bawah. Ra mati. Sad baris depan. Baris tanwin. Baris bawah. Buang. Hirsun ni buang baris bawah. Ra mati. Kan? Hirsun, mana apa tu hirsun, baris bawah, ra mati, sad baris depan, tanwin. Mana apa hirsun? Mana apa? Tamak ilmu. Hak ni tamak apa ni? Tamak dunia. Jadi timbul satu kesimpulan. Barang menguntung akhirat, makruh kita mengutamakan orang lain. Barang menguntung akhirat, makruh kita mengutamakan orang lain. Malah boleh jadi haram. Mesti makruh saja haram. Hampa masuk neraka haram jadi. Kalau makruh, ada standard makruh, ada standard haram. Kau punya standard haram. Mengaji dulu. Kan?
Dia tidak menyebabkan kita masuk neraka. Kalau standard tak menyebabkan kita masuk neraka, makruh. Contoh sah depan dengan sah belakang. Mu depan lah. Kita belakang tak apa. Ni kau tak orang lelaki lah. Orang apa lain. Apa tu? Lepas tu apa lagi? Tak berani. Waktu anak kotak barang, kalau barang ni menguntungkan akhirat, tidak boleh kita mendahului orang lain, tak boleh. Mengaji contoh kan. Biasa lagu tu lah. Kalau mari kelas ni, kalau nak duduk belakang macam. Duduk belakang macam. Mari awak ikut dia. Kalau depan belakang siapa nak duduk belakang? Dia mari awak. Dia mari awak. Dia mari awak sini duduk depan nak ikut dia mak. Kita duduk belakang-belakang je lah. SOP kot. Kalau tidak SOP Gila hanya dia. Apa tu paling tamak? Siapa paling tamak? Manusia yang paling tamak. Manusia yang paling tamak. Anas manusia. Atas ala hayatin, kehidupan. Hayatin ni kehidupan. Hayatin kehidupan. Kedua duniawi. Kehidupan duniawi lah. Maknanya dunia ni dia paling halabah sekali. Malah lebih halabah daripada orang-orang yang mensyirikkan Allah. Siapa dia ni? Arab Mekah. Dia musamman, maknanya dia nama bagi satu kaum. Nama bagi satu kaum, iaitu Arab Mekah. Kenapa dia kata Yahudi ni seolah macam nama lain? Kan? Adakah orang Yahudi tak syirik ke Allah? Syirik ke Allah. Tapi bukan semua. Bukan semua. Macam mana orang Yahudi mensyirik Allah waktu Quran turun tu? Sebab dia suruh Uzair sebagai berhajat. Dia suruh Uzair sebagai tempat berhajat dia. Siapa dia Uzair? Nabi Allah, tapi bukan 25 yang wajib kita kenal. Ya. Satu soalan. Kalau kita semua ni semua duduk dalam masjid mengaji lah katalah. Maknanya kita tertinggal dunia. Sedangkan kita kena ada dunia dan akhirat. Kalau semua orang Islam dalam masjid tinggal dunia, dunia di luar tu akan dapat milik orang kafir. Oh gitu. Soalan dia gitu. Bukan maknanya kita tentang hak nak akhirat ni. Tapi kan kita kena seimbang kan. Betul. Cuma dalam konteks kita kena faham konsep asal. Dunia keperluan. Akhirat maksud. Jadi kita jangan abaikan keperluan. Bukan tak kita duduk. Bukan tak duduk di sini semacam. Mana kita kena konteks kita ni kita ada tanggungjawab. Dia biasa. Satu konteks anak kita. Anak kita ada tanggungjawab. Dia buat tanggungjawab kita. Maka dia boleh. Dia boleh kalau setelah masa duduk mengaji. Kita tak boleh, kita ada tanggungan. Kalau bini tak apa. Bini tak apa, bini ni mengaji lelaki. So, ada banyak suami kontak. Mana tanggungjawab suami satu kontak. Kan? Masuk siap kan. Mana sebenarnya kita gini dalam Islam ni kan. dalam Islam ni kan. Makna kita dalam konteks suami
Mengaji kena mengaji. Sebab bahagian mengaji ni satu benda yang wajib. Sebab nak baikat ke mana? Kecuali kalau suami kita boleh ajar kita. Kan? Contoh. Dia dalam apa tu perkahwinan kan? Kita tahu tak? Kalau kita ni contohlah sebagai isteri, kalau kita tuntutan duniawi kita tak ditunaikan, sebab kita tak bekerja, tuntutan duniawi mana bekerja pun kadang-kadang benda tu kalau kita nak kena bagi. Mana kalau kita tak keluar rumah kita mati. Contoh, kita wajib keluar tak? Wajib lapor ke berwajib tak? Wajib lapor. Kalau kita mati kita tak makan. Lepas tu kita makna itu kontak apa ni? Kontak perut. Betul tak? Makna kontak agama ni kan, nak beritahu dia sudut anak kita, dia sudut mana kepentingan perut ni kan. Satu tahap kita wajib minta. Kita wajib cakap, tak ada sengak gitu. Kalau sengak mati kita wajib cakap saya kelaparan. Wajib. Kalau kita sengak kita mati contoh. Kita wajib cakap, beritahu ke orang, tolong saya tak makan. Nak beritahu. Sebab tuntutan perut ni, kalau tak beritahu orang kita mati, kita wajib buka mulut. Hak tu jadi wajib. Mana kita tak cakap, tak terus terang hakikat kita lah ni, kita mati. Kita waktu tu kita dibenarkan, malah wajib cakap untuk jaga kita mati. Kita tak ada makan. Nak kata dah agama ni lah. Kan? Faham tak? Perut ni perut. Bukan berminta-minta. Ni cerita dia kalau kita tak minta kita mati. Masa tu hukum minta tu wajib tadi. Kan? Tahu? Wajib tadi. Siapa kalau tak minta kita mati. Memang kita perhatian satu Kalau mana tak kata wajib pun kita akan minta, maka tak dosa dia. Malah ditutup minta. Kalau tak minta mati, dia tutup minta. Itu konteks apa? Konteks perut dia. Kalau mana dia wajib nak buka mulut, cakap saya kelaparan. Kan? Padahal kalau tak cakap mati ya. Apa banding antara dua? Satu antara dua. Kalau dia tak cakap, orang masuk neraka. Mana besar lagi dosa? Kalau dia tak cakap, tak bunuh, orang masuk neraka. Mana penting lagi dua tu? Tadi kalau dia tak cakap, dia mati. Makna masuk mati ya, bukan masuk neraka. Tapi kalau dia tak buka mulut, orang masuk neraka. Mana wajib antara dua ni? Maka sebab itulah kita kena faham, bila kita mengaji, kita kena sampai kepada orang lain. Tadi konteks tadi satu hal hak kena faham. Makna kalau tak cakap orang masuk neraka, kita kata wajib lagi. Makna dia semua kita mengaji ni kita kena buka mulut. Makna kalau tak cakap kita mati, orang faham dah pasal mati ya. Maka bercakap tu jadi wajib. Minta tu tak salah, jadi wajib, tak salah. Tuntutan perut kita, semua orang faham neraka. Dalam konteks kita tadi, kalau kita tak pergi lapor diri pula. Kalau tak pergi lapor kepada ni, kita ni tidak diberi nafkah, kita faham dah wajib. Semua orang faham wajib. Betul tak? Makna konteks perut je tu. Tapi kalau sampai tahap tak pergi ngaji, tak pergi makan ya, kita wajib pergi mahkamah. Bukan suruh pergi mahkamah, kan? Nak cerita dia suruh logik tak kita buat alasan, kita kata tak apa, tak kan, suami tanggung. Memang suami tanggung, kita masuk neraka juga. Dia tanggung bahagian dia, tapi kena faham tajuk asal, wala taziru waziratun wizra ukhra. Bahagian bagi kita. Masalahnya tanggung neraka, dia tanggung kita tanggung. Dia dua kita satu. Masuk neraka juga masalahnya. Faham ke tak? Itu kau tak makan, kita faham neraka. Kau tak makan pun kita wajib mempertahankan diri kita, apa terlalu masuk neraka. Bab makan faham, bab perut faham, bab tuntutan nafkah faham. Tuntutan agama. Bukan suruh pergi mahkamah ni, bukan. Nak cerita
Kita bab perut dia kita semua faham. Bab tentang agama kalau kita tak pergi, bila buat alasan lagi tak apa, suami tangguh. Oh, bab perut tak boleh mati kita. Kita betul kata bab dunia kita pandai. Bab kepentingan akhirat kita tak pandai. Bukan nak suruh pergi mahkamah ni. Nak suruh kita fikir. Apa dia alasan kita? Saya tanya semua orang, tanya. Oh, kalau tak boleh. No. Semua orang bijak. Tajuk perut semua orang bijak. Ya. Tak salah. Tapi bab masuk neraka. Contoh tak? Lepas tu tadi tanya dia. Oh, bab Quran kena cakap, kena beritahu. Tidak mati kita. Mati ya, bukan masuk neraka pun. Tapi kalau tak bercakap, orang masuk neraka. Mana betul lagi? Hanya orang tak faham banyak. Hanya orang tak faham banyak. Macam-macam rasa kita nak bagi. Padahal kalau tak cakap masuk neraka. Hak bahagian ni tak cakap. Kita pandai tak boleh kalau tak cakap mati kita. Oh. Bab mati kita faham. Bab masuk neraka tak faham kita. Lepas tu kita nak ajar, kita bagi tahu semua orang bahawa apa disebut munasabah dia, kena bercakap. Apa munasabah ni? Munasabahnya ialah semua kalau mati kita faham. Mana kalau tak cakap orang masuk neraka. Sebab tu dia sudut kepentingan dosa tu besar daripada tak cakap lagi. Dalam konteks orang lain, dia kena sendiri mati je. Ni orang masuk neraka tak cakap. Oh, besar lagi dosa dah. Besar lagi. Kita tahu dah. Dia tak terima. Tak salah. Sebab dalam surah Al-A'raf dia kata supaya kenapa mau cakap juga. Padahal bukan dia berubah pun. Dia kata ma'adziratan ila rabbikum. Supaya ada alasan daripada Tuhan. Ada alasan daripada Tuhan. Kita cakap dah, dia tak terima. Bebas kes. Mana kalau tak cakap, tak ada alasan kita. Daripada Tuhan. Oh, kalau kita mengaji Quran keinsafan kita makin banyak. Baru kita rasa tak ada apa kita ni. Tapi kalau tak mengaji, syok sendiri. Tengok orang dia belajar comel sekali, punah. Mana kalau tak imbangkan dengan Al-Quran, punah ibadat kita. Tu setan bisik punah, kepunahan, habis. Letih saja. Tu kata amilatun nasibah. Kerap beramal letih saja. Apa? Tidak diimbang dengan makna Quran. Dia akan syok sendiri. Dia kata, oh, kita pada bagus. Oh, kita comel dah. Comel sama. Tapi bila imbang dengan ngaji Quran, tak ada gapo. Kosong rasa. Masa tu Allah jaga amalan kita makbul. Sebab alamat makbul je beramal. Apa dia? Apa dia alamat makbul je beramal? Itu jauh sikit, jauh. Dekat kan? Daripada alamat makbul yang beramal. Tu jauh. Kita suka buat. Jauh-jauh. Jauh lagi. Dekat lah. Tu tak nampak. Apa dia? Dalam satu ayat dalam surah Al-Imran. Wabil ashari hum yastaghfirun. Bangun tahajud ni senang ke payah? Payah. Barang baik tapi rasa kurang. Itu. Macam mana barang kita buat baik rasa kurang diimbang dengan dengan mengaji makna Quran, dengan mengaji. Bila mengaji ni dia akan rasa kurang semua, dia tak akan rasa lebih. Tapi kalau kita tak imbang dengan makna Quran, rasa lebih, rasa syok sendiri. Kampung ni kita seorang aja bangun gabak je. Kan? Oh, kita bangun tahajud dah. Dia jadi rasa lebih. Riak tu lain. Riak tu nak orang tengok. Sum'ah tu nak orang tahu. Dalam ni rasa lebih. Wujud rasa lebih. Jadi nak buang wujud mudah. Mengaji makna Quran ni
kita wajib sampai kepada orang lain, tak sampai lagi dosa besar. Bagaimana perasaan kita ibadat? Tak ada rasa lebih. Rasa kurang semua. Makna dengan tahu bahawa ilmu ni wajib sampai, kita tak buat lagi, segala ibadat kita rasa tak penuh rasa comel, rasa kurang semua. Maka bila bermaklumat, maka kesan dia ialah ibadat kita jadi makbul. Dibanding kalau tak mengaji tu rasa syok sendiri. Kita kan, kita seorang magu malam ni kan. Gamuk gelap belaka tu contohlah. Kita dia pokok mengaji tu pun tak mengaji belaka tu. Gitu. Jadi macam faham kisah dia, dalaman dia tu rasa dia lebih orang. Tapi cuba kita fikir setelah kita mengaji Quran ni, kita rasa bila kita wajib share sampai kepada orang lain, kita rasa lagu mana perasaan kita? Dia akan jadi comel, makbul. Otomatik ibadat tu terjaga, segala hak terjaga. Hak yang belum buat lah. Tapi hak yang dah buat terjaga. Tapi kalau tak ada ilmu, hak buat tu kosong. Hak tak buat lagi tu dosa. Lagi berat. Sebab tu kadang-kadang berat ngaji Ustaz Razali ni contoh tak? Mengajar lah pula contoh tak? Kita mari nak mengaji, kena mengajar lah pula. Bukan suruh mengajar, suruh sebar. Tak mesti mengajar. Mapek tak apa. Contoh. Cakap sampai. Tak mesti mengajar. Kita faham formal lagu bukan lagu ni. Sebar tak mesti cara formal. Tak formal. Maknanya kita yang penting benda ni saya berluah. Kalau asal banyak cakap ajak ngaji. Okey, sambung lagi. Jadi syirik ni sebenarnya Arab Mekah. Arab Mekah tak ada kitab. Kat sini satu kesimpulan yang kena keluar kesimpulan. Bila tidak berkitab, maknanya tidak ada pengajian, kecenderungan dia syirik. Confirm. Bila kosong pengajian makna Quran ni, kecenderungan ni bersyirik. Sikit-sikit. Dia akan alih ke syirik. Ini pengalaman kita hidup kita sendiri. Dan pada kita tengok Quran, boleh tahu banyakkan lagu tu. Mana orang yang jauh dari makna Quran ni, Allah akan kenakan tompok syirik tu, kena ke dia. Kena ke dia. Ingin kepada ingin, yawaddu, mawaddah, wadud, makna kalimah serupa. Dengar wadud, mawaddah, mawaddah wa dia kalimah mawaddah ni dia satu kalimah yang lepas dia. Mawaddah tahu wa. Dia kalimah lain, hudaw wa rahmah. Mawaddah tahu wa rahmah. Kenapa kait dua tu? Nak beritahu bila ada wa susulan, ada A ada B. Ada A adalah B. Ada mawaddah adalah rahmah. Ada hudan, maklumat, adalah rahmat. Kepada rahmat syurga, keampunan. Mana kalau tak bermaklumat, tak ada lah syurga. Jadi set kepada mengaji Quran ni hari penting. Kalau tak mengaji tu, tak ada syurga, tak ada keampunan. Tapi kita cakap untuk kita ni. Kalau orang lain marah. Orang mengaji lain dia faham. Kena mengaji gitu. Dia mengaji dah. Dia akan terima. Tapi kalau tak mengaji kecak lagu ni, marah dia. Betul tak? Tak apa. Yang penting kita faham dulu bahawa kepentingan mengaji ni kenapa? Sebab tak ada maklumat, tak ada syurga. Kalau ayat gitu dia kata, dia masuk orang masuk syurga. Nak kata perkara-perkara yang boleh melibat, bila bertepuk sebelah tangan ni, biasanya dia rumit nak faham. Lepas tu kalau kita mengaji dah, kita simple Bukan hukum ni. Motivasi.
Tapi bagi kita yang tak mengaji Quran ya, kata sekarang ni bila kita mengaji, dalaman kita lagu rasa feeling gitu, feeling. Setelah kita mengaji, kita rasa Quran ini menyelamatkan kita. Tapi kalau tak mengaji, kita rasa Quran ini menghukum kita. Orang beritahu rasa hukum sama. Dia bukan rasa menyelamatkan, dia rasa hukum. Itu fitrah. Fitrah Allah buat. Kalau bertepuk sebelah tangan, dia akan jadi lagu tu. Jadi bila nak tak faham, dia akan faham lagu tu. Kita beritahu sikit-sikit, dia dah faham menghukum. Mana lagu tu? Sebenarnya Quran ni dia menyelamatkan. Biasa kalau kita cari kita mengaji, cari ustaz. Setiap ayat Quran kita rasa alhamdulillah lah. Kan? Muncullah kita mengaji. Quran telah selamatkan kita. Kalau kita rasa apa-apa yang Quran beritahu, kita rasa Quran telah selamatkan kita, itu alamat baik. Alamat baik. Sebenarnya itu hakikat. Tapi kalau kita tak mengaji, kita akan rasa lagu lain. Sebab bertepuk sebelah tangan, perasaan lagu lain Tuhan buat. Kan? Tuhan, kita nak Allah tak rasa kita. Lepas tu orang beritahu tak selamatkan kita. Dia rasa apa? Rasa dihukum. Perkataan tu rasa macam hukuman. Bukan hukuman, tapi perasaan. Tuhan buat lagu tu dah. Lepas tu susah kalau kita nak start, nak jadi pemula kepada orang yang tak mengaji, payah. Kalau dia sendiri cari, yang mudah sikit. Kita pemula memang berat sikit. Tapi kalau dia berubah, rezeki kita. Sebab itulah ibrah kepada kita. Jangan tunggu orang panggil. Kalau tunggu orang, dia akan rasa lagu lain. Itu dia sifat-sifat ke arah ke kiri. Perasaan-perasaan tanda-tanda ke arah ke kiri. Bukan menghukum tu hakikat. Hakikat dia, orang yang menyampaikan tu nak selamatkan dia. Itulah perasaan orang yang bertepuk sebelah tangan. Dia akan rasa betul. Jiwa kita ni, kalau jiwa yang baik, inabah, segala pemberitahuan Quran ni rasa diselamatkan. Bukan rasa satu hukuman. Itu alamat baik. Walaupun dia ni memang kemungkinan terjebak dengan syirik dah. Tapi bila Allah Quran beritahu, ustaz beritahu, dia tidak rasa ustaz nak hukum dia rasa diselamatkan. Itu alamat baik. Perasaan-perasaan ni kita tak tahu. Masing-masing kan tanya. Kalau rasa kita telah diselamatkan oleh Allah, oleh Quran, maka itu alamat baik. Alamat lepas ni ada rahmat. Sebenarnya sunatullah Allah buat tu nak beri ibrah kepada kita mengaji Quran ni. Itulah apa tu pentingnya mengaji ni. Jangan sampai tahap setiap pemberitahuan ni rasa dihukum. Bukan hukuman, tapi gitulah. Sebab tu baik kita cari dulu sebelum dicari. Kalau kita cari dulu, sifat kita aktif. Tapi kalau dicari, pada orang nak beritahu kita tak usah mana, sifat dia pasif. Kan? Lepas tu dalam Quran banyak, wa idza yutla alaihim ayatuna, pasif, yutla alaihim, dibaca. Bukan dia suruh baca, kita sungguh dia tak sungguh mana, kesan dia akan menolak, jiwa dia akan menolak, dia bukan menerima. Tapi kalau kita cari, jiwa dia akan menerima. Waktu pagi ni kita muhasabah diri kita sendiri. Ya Allah Tuhanku, kita istighfar. Jangan berhenti istighfar kan. Kita pertama dalam konteks kita diuji oleh waktu COVID-19 ni, hak pertama sekali SOP. Kan, SOP kena jaga, ikhtiar kena ada. Yang kedua istighfar. Istighfar ni kita minta, ya Allah Tuhanku, satu kalimah la ilaha illa anta. Yang kita masing-masing lah suka lagu anak, kita suka kalimah tu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita nak kalimah ni, minta nak Allah bagi satu lafaz. Kita sebut semua, tapi kita nak kalau boleh satu lafaz yang kalau kita sebut, berarti kita jangan non stop. Mudah-mudahan satu je kalimah sebut tu Allah berkira. Maksud apa dia? Allah masuk kita, Allah ampun dosa kita. Kan? Satu lafaz sebanyak kali, tapi satu lafaz je. Kalaulah dengan lafaz ini Allah ampun dosa kita, Allah Tuhan. Allah ampun dosa kita.
Dengan lafaz ini Allah masuk kita ke syurga. Tapi dua ni yang kita nak ialah dengan lafaz ini melahirkan rasa taubat, melahirkan rasa insaf, melahirkan rasa kesedaran, melahirkan rasa apa? Rasa nak balik kepada Tuhan. Tak usah hal lain. Nak agama. Nak agama. Jadi soalan tadi jawab dah tak? Kita dalam konteks mengaji ni ialah kita kena faham. Atau kita mengaji Quran ni, kalau kita mengaji habis, soalan tu jawab dah. Kita nak ulang sama. Dunia keperluan, akhirat maksud. Keperluan kena cari. Keperluan kena cari. Tapi maksud ada tinggal. Maksud tu asal. Kita perlu makan. Takkan kita duduk sini, kita ni bukan orang tak orang. Kalau kita ni kalau ada orang tanggung kita tak apa. Kita bagi duit hari-hari pergi ngaji je. Tak apa. Ni kita macam kita tak. Kita ada tanggungan. Ada isteri, ada anak. Jadi kita tak lari daripada tuntutan tu, tanggungjawab tu. Bukan makna bila kita betul ni dunia terhadap tak. Dunia keperluan. Kena faham. Kalau kita jawab konteks tadi soalan ni, kita pernah tak diajar sifir dalam Quran? Dunia keperluan, akhirat maksud. Sebenarnya jawapan ni jawab dah. Kita fikirlah keperluan, tak belajar. Manusia fikirlah apa dia keperluan ni. Dia kena tunai. Sebab kalau dia ada tanggungan, lagilah ada anak, ada isteri, lagilah. Dia kena fikir. Takkan orang nak fikir untuk dia. Terjawab dah soalan tadi tak? Makna bukan masalah mengaji, kena mengaji. Bukan Allah tutup mengaji hari-hari. Tapi sebelum kembali ke rahmatullah, kena habis. Bahagian-bahagian kuasa-kuasa tu, carilah duit. Siapa kata cari duit tu satu? Siapa kata? Keperluan. Keperluan ni kalau tak tunai, dosa. Takkan kita nak menyusahkan orang lain? Tak boleh. Agama ni kalau kita mengaji habis, kita takkan kena soalan-soalan. Kita takkan terfikir tadi. Maknanya, benda-benda lagu tu terjawab dah. Secara otomatik. Okey, dengar habis ayat ni. Ingin setiap daripada mereka ahaduhum. Setiap daripada mereka siapa? Yahudi. Kalau sekiranya diberi umur yu'ammar. Jadi umur ni mana apa? Umur ni bahasa Arab. Amar. Maksud umur? Bukan. Maksud umur bahasa Melayu. Umur ni berapa umur kamu? 42 tahun 8 bulan. Contoh umur kita. Kira sejak 8 bulan tu. 42 tahun 8 bulan umur kita. Dan sudut umur ni apa dia bahasa Arab umur ni? Bukan. Bukan. Makna asal umur apa dia? Tahu kita. Umur ni makna dia makmurnya negeri ni. Apa dia makmur? Bahasa lain bukan? Makmur. Maju. Jadi umur ni makna maju. Sebab apa? Sebab ada tak umur seorang tu mundur? Ada tak umur saya kan makin kurang. Kalau kira ke atas makin kurang, kira ke bawah. Padahal daripada lahir ke atas, bukan atas ke bawah. Atas ke bawah makin kurang. Dari bawah ke atas. Maju tak? Ada tak mundur? Umur kita sekarang ni 42, esok 40. Ada tak? Tak ada. Makin maju tak? Makin maju. Jadi umur ni maju. Maju, makna maju. Umur, makmur. Negara makmur, negara maju. Jadi makmur ni asal kalimah amar. Bukan maju diri. Maju umur saja. Maju diri, alhamdulillah mudah-mudahan. Umur maju.
Umur kita maju semua, tak ada mundur. Tak ada umur mundur, tak ada. Lepas tu umur mana maju. Lepas tu kata, Cak tanya, apa umur kamu? Makin banyak mana dah. Banyak mana dah. Maju. Jadi kita kata ngaji banyak mana dah. Tajuk dia maju. Banyak mana dah tu kita maju ke mundur? Maju. Oh, baru tahu sebut lama dah. 1000. 100. Ada orang jawab tadi, dengar orang jawab tadi. Kita 100 tahu, 1000 tahu. Kan? Tengah-tengah tak tahu apa. Tok Guru meninggal, tak ada. Tok Guru meninggal, tak ada ngaji. Alfa 1000 tahun sanatin. Dan tidaklah nak 1000 tahun tu nak, tapi mungkin nak tak mungkin. Kita mungkin sampai 95 ni. Kita mungkin bukan pasti mungkin 95. Siapa Dr. Mahathir 95 umur dia. Makna kadar 95 tu mungkin lah. Tidak keturunan kita. Mungkin ya, mungkin tidak. Jawab dia banyak kan mungkin tidak tu lebih. Mungkin tidak tu lebih. Tidaklah dia dapat melepaskan diri. Ini payah sikit tersebut. B ni kuat penguat kepada ma. Dia tidak makna apa. Bukan dengan B ni. Sama sekali. Melepaskan diri. Dia satu lafaz yang ada empat huruf kalimah ni. Asalnya zaha. Dia 4 huruf. Rafa, apa lagi? Banyak dalam Quran. Dari ada. Nak suruh kita mikir ni. Mana kalau kita kalau tak ngaji Quran, panjang pun tak guna. Jumpa neraka juga. Contoh tak? Baik bukan masalah umur panjang, tapi nak panjang. Nak panjang. Salah nak panjang, tak salah. Dia gini, dalam fitrah manusia. Nak panjang, kurang panjang. Itu keadaan. Dia tak salah. Nak banyak, kurang, tak salah. Kan apa tu manusia ni ada perasaan nak banyak. Kan? Apa dia? Isteri, lelaki apa dia? Anak. Kan? Maksud tu tadi ngajar wajib dapat. Mana dalam semua sebut dalam surah dia surah Al-Imran ayat muka surat 2 tu. Mana nak banyak sikit. Dia bukan nilaian akhirat. Dia tak salah. Dia fitrah. Orang lelaki nak banyak kotak lain, orang perempuan nak banyak kotak lain. Nak banyak sikit. Dia tak buatkan masuk neraka. Dia fitrah. Fitrah. Ustaz nak banyak bini juga. Ustaz kan nak banyak bini. Quran kata semua linnas kan. Nak tu ada lah. Kan? Kan? Takut nak sajalah. Sebab kita dah nak banyak sikit. Tak masuk neraka. Dia fitrah. Tak salah. Dia tahu dah. Kan? Nak banyak. Ada orang nak banyak, tak banyak. Jangan mak. Nak banyak, tak banyak. Nak tu ada. Ada orang bukan sekarang nak banyak. Kan? Ada banyak. Lepas tu sikit. Jadi dalam konteks keadaan ni, harta, apa lagi? Jadi anak, harta,
bini, emah, semua orang lelaki kena, perempuan kena. Makna nak banyak sikit dia tak salah. Fitrah. Yang kata ni sebab yang salah ialah tidak jaga hukum. Bukan semua orang. Tak ada semua ada. Gini. Dia banyak tak salah. Dia kan. Kul ayat tak habis. Ayat itu tak habis. Mana jaga hukum? Jaga hukum tu. Jaga hukum biasa tak jaga hukum lah. Alah, biasa tak jaga hukum. Salah kita. Biasa tak jaga hukum. Tapi semua tak jaga hukum. Semua orang lah. Itu kalau konteks dia. Kena faham oleh asal dia. Dalam semua benda. Fitrah orang lelaki lain, fitrah orang perempuan. Banyak-banyak apa? Kenapa tak tajuk tu pula? Sama juga. Mana kalau banyak tak salah, tapi kalau tak jaga hukum salah. Kenapa tak? Kenapa kita lebih pada konteks lelaki? Sebab semua berlaku tu. Kenapa tumpuan kita kepada konteks lelaki je? Semua tu kan? Apa sama kita? Emah, perok, nak dia semua berlaku tu. Mana nak banyak sikit tak salah. Tu kita gitu dah. Nak banyak, ni ayat tu huraian. Nak banyak sikit tak salah. Hayat salah jaga hukum. Kita sebagai ustaz kena hurai ke orang serumu ni. Dia kena faham konteks tu. Dia jangan kata salah. Salah dia jaga hukum. Tak jaga hukum salah. Apa-apa. Kalau seorang tak jaga hukum salah. Salah. Dia sikit ke banyak ke, tak jaga hukum salah. Tak jaga hukum tu salah. Nampak tak? Faham tak? Kita kena faham tadi tu. Jangan marah ni, Nabi tahu. Kita kena faham. Konsep agama tu gitu. Ada nak beritahu konteks tu. Semua ni. Ada lah. Kena faham. Dan semua benda tadi Allah sebut bini, anak, semua Jadi semua benda tu lah sebut. Anda sebut umum. Kita dia nak banyak sikit tak salah. Kan? Kalau kau tak lelaki ni, kau tak perempuan ni. Jadi nak banyak salah tu. Tak salah. Banyak salah, tak salah. Sikit tak salah. Tak jumpa masuk neraka. Tak jaga hukum masuk neraka. Tu konsep asas. Cara asas. Agama ni nak terang ke orang belakang ni. Kita nak ngajar kita kena betul. Kena menepati cara wahyu. Nak banyak semua benda. Nak banyak sikit tak salah. Hak salah ialah tidak jaga hukum. Fitrah manusia. Lepas tu dia kata, jadi umur. Fitrah manusia tak? Ada nak orang nak panjang umur? Ada nak panjang umur? Ada nak suka umur? 3 ni tidak masuk neraka. Dia fitrah. Nak panjang umur, fitrah. Masalahnya dia panjang saja, tak jaga hukum. Nampak tak? Jadi salah ke kita nak panjang umur? Soalan tadi salah ke? Tak salah. Panjang umur salah ke? Tak salah. Pendek umur salah ke? Tak salah. Yang salah tidak jaga hukum. Ni ayat ni. Kenapa Allah sebut lagu ni? Ayat orang Yahudi. Orang Yahudi ni sebab dia nak panjang tapi tak jaga hukum. Itu salahnya. Bukan banyak tu salah. Kalau 1000 tahun pun jaga hukum tak apa. Ni masalahnya nak panjang saja. Hukum tak jaga. Nampak ni? Kan tarik ke sini pula. Jika dipanjangkan umur, kan? Ayyu ammar jika dipanjangkan umur. Kalau panjang pun tak jaga hukum juga. Jadi makna dia dengan panjang jaga hukum itu berkat. Dan Allah itu wallahu mana dia satu kesimpulan ataupun satu khulasah kan ataupun apa ancaman. Kesimpulan tu ancaman. Allah Maha melihat. Kenapa dia Maha melihat?
Amat sentiasa berterusan. Tengok. Mana? Non stop. Berterusan. Terhadap apa yang ya'malun, mereka kerjakan. Dalam kurungan untuk dibalas. Mana bukan tengok saja. Umur panjang dah. Umur panjang dah. Makan cukup, tidur cukup, umur panjang, semua cukup belaka. Ngaji Quran tak cukup. Ngaji Quran ni tak habis 30 juzuk. Akidah tak betul, apa jadi? Kalaulah kita mati, mudah-mudahan tak lah, malam ni, dalam keadaan akidah tak betul, apa jadi? Ini sebagai penutup untuk hari ni. Terus apa jadi? Segala nikmat kita tu semua jadi haram belaka. Jadi hutang yang tidak boleh dibayar. Nikmat kita ni bila kita guna pada tempat dia, Allah halal. Lepas tu Allah bagi syurga pula. Tapi kalau tak guna pada tempat dia, Allah bagi Allah kena langgar hutang. Tapi kalau kalau yang kita, yang masalah kita ialah akidah tak betul, maka hutang atas nikmat tu, hutang yang tidak boleh dibayar selama-lamanya. Semua jadi hutang belaka. Jadi semua yang kita guna, kereta, rumah, tanah tu, mana kena pastikan supaya jadi halal, jadi syurga pula. Akidah kita biar betul. Akidah kita biar super dengan Quran. Tapi akidah super Quran dah, contoh. Tapi ni ada nikmat yang tidak ikut cara wahyu. Maka Allah agak hutang, maka masuk neraka dulu. Tak selama-lamanya. Tapi masuk neraka jugalah. Tak saya. Tak. Jadi kita nak segala nikmat ni kita guna pada tempat dia. Terutama sekali pastikan akidah betul supaya kita mati-mati syurga selalu. Mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.